Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan fi indillahi wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang dimuliakan Tuan Nazim Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala pujian yang selayaknya kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan inahnya pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita sama-sama lagi dapat menunaikan solat secara berjemaah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kita sebagai hamba Allah yang sentiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan kuliah subuh pada pagi ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia sebelum kita sama-sama melanjutkan kuliah kita pada pagi ini, kita sama-sama niat iktikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita rahmat dan kebaikan, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid kerana menjemput saya untuk sama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita dah masuk 20 Ramadan. Makna kata dalam 10 ke 9 hari lagi kita akan menyambut bulan Syawal. Jadi mudah-mudahan kita menjadi di kalangan hamba Allah yang istiqamah dalam melaksanakan ibadah walaupun tinggal 10 ke 9 Ramadan. Jangan kita termasuk dalam golongan yang mensia-siakan kelebihan di dalam bulan Ramadan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita dalam hadis yang telah dibacakan tadi, menyatakan bahawa siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh keikhlasan semata-mata untuk mendapatkan keredaan daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita ada peluang lagi untuk diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan ini ada 3 ibadah wajib yang kita buat. Kalau pada bulan-bulan yang lain mungkin solat saja yang wajib, tetapi pada bulan Ramadan ini ada 3 ibadah yang wajib kita buat. Iaitu yang pertama sekali yang kita tahu adalah ibadah solat 5 waktu. Walaupun kita masuk bulan Ramadan, solat itu tetap wajib. Ada orang yang masuk bulan Ramadan, solatnya jadi tak wajib, puasanya wajib, solatnya tak wajib. Ada yang macam tu. Patut dia kata tak apalah, janji puasanya cukup, sembahyangnya tak cukup, tak apa. Ada orang kata macam tu. Sebab apa? Dia beranggapan bahawa bila masuk bulan Ramadan lah yang wajib, solat jadi tak wajib. Jadi kita tak boleh begitu. Solat tetap menjadi kewajiban kita. Jadi dalam bulan Ramadan ni ada 3 ibadah yang wajib. Pertama sekali ibadah solat, yang kedua ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, dan juga ibadah zakat. Jadi 3 ibadah yang wajib. Jadi sama-samalah kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Kerana dalam ibadah solat ini, walaupun solat itu telah biasa kita lakukan, berpuluh-puluh tahun kita buat, tetapi bukan bermakna kita sudah mengetahui, memahami dan sudah berjaya melaksanakan ibadah tersebut. Mungkin ada kesilapan-kesilapan ataupun ketidaksempurnaan dalam ibadah kita. Betul Allah tekankan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah di kalangan kamu. Siapa kamu itu Allah sebut? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang ada takwa kepada Allah, iaitulah menunaikan solat secara khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Apa yang Allah nak sebut kepada kita, menyatakan kepada kita bahawa sembahyang itu bukan sekadar melaksanakan tanggungjawab, bukan sekadar melaksanakan kewajiban kita, tetapi daripada sudut penghayatan. Macam mana kita buat daripada niat takbiratul ihram sehinggalah kita bagi salam, apa kesempurnaan yang dalam kita lakukan solat itu yang menepati kehendak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita punya matlamat, target kita sallu kama raaitumuni usolli itu sudah mencapai kita punya KPI kita, kita punya hala tuju kita, kita punya pencapaian kita. Jadi sama-samalah kita muhasabah. Bermula bulan Ramadan ini kita betulkan sembahyang kita, betulkan puasa kita, dan betulkan zakat kita. Kenapa nak betulkan zakat? Biasalah bulan Ramadan memang kita bayar zakat fitrah. Tetapi ada di kalangan kita yang bayar zakat fitrah itu, dia bayar sekadar untuk melaksanakan tanggungjawab semata-mata, tidak menghayati dan memahami apa konsep zakat. Saya bertugas sebagai amil zakat. Ada orang bayar zakat dengan saya. Bila dia bayar, dia salam, dia bagi tahu berapa jumlah apa semua. Bila kita doakan dia buat tak tahu je. Kalau bayar zakat kan biasanya amil akan doakan kan, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Tu doa daripada amil kepada orang yang bayar zakat. Dia buat tak faham je. Kita angkat tangan tak apalah, kalau dia tak nak angkat tangan tu tak ada masalah. Ni dia pergi tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Seolah-olahnya macam tak ada apa-apa dia bayar zakat. Sedangkan amil itu mendoakan supaya apa yang dia keluarkan zakat itu menjadi penghapus dosa dia, menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu laka tahura. Mudah-mudahan kamu menjadi di kalangan manusia yang bersih, yang suci setelah kita menunaikan zakat. Itu kadang-kadang tidak dihayati. Dahlah begitu pula bayar zakat berkira. Ustaz, nak bayar macam mana ni? Bayarlah macam biasa, Selangor ni 7, 14, 21. Ikutlah beras yang kita makan. Bayar RM7 boleh tak? Terpulang. Tapi afdal bayar ikut beras yang kita makan. Yalah, saya makan pun bukan selalu makan beras basmati. Kadang-kadang hanya makan, itu pun pergi kedai mamak makan nasi biryani, baru kita makan. Tapi naik kenderaan, Masya Allah, hebat-hebat, bayar RM7. Terpulang lah. Kita dalam ibadah ni bukan sekadar kita nak melepaskan tanggungjawab kita semata-mata, tapi keberkatan dan keredaan Allah tu. Lagi banyak kita belanja pada jalan Allah, lagi banyak Allah bagi pada kita nikmat dan rahmat Allah. Jadi jangan kita tamak kedekut untuk membelanjakan harta kita pada jalan Allah. Jadi zakat bayar betul-betul, adanya penghayatan. Sebab tu masih zaman Covid tu dulu kita bayar zakat, ada bayar zakat melalui online. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, boleh ke kita bayar zakat online, tak salam pun, baca je kat telefon? Macam mana nak salam, Ustaz? Takkan nak salam telefon tu? Sah ke tidak sah, dia kata. Sah lah, zakat pun dah bagi tahu sah. Cuma orang kata penghayatan kita tak ada lah. Kadang-kadang orang bayar zakat, dia salam tu menangis. Ada orang bayar zakat dengan saya, dia salam dia menangis. Saya kata, kenapa menangis? Duit habis ke bayar zakat? Nangis dia. Kata, tak Ustaz, bila saya bayar zakat ni saya rasa macam dosa-dosa saya gugur, Ustaz. Saya rasa macam satu benda amalan bila saya lakukan ni ada penghayatan, saya menjiwai ibadah ni. Alhamdulillah. Dia nak begitu salam. Jadi sekarang ni bila boleh salam, bila saya hulu salam, salam lah, jom kita akad untuk zakat. Tak payah salam lah Ustaz. Tak payah salam pula. Dulu Covid nak salam, zaman sekarang boleh salam, dia tak nak salam pula. Terpulang lah. Salam tu bukan wajib. Yang wajib tu akad dia. Habis kalau nikah tak salam, sah ke tak sah? Tak boleh Ustaz, nikah mesti kena salam. Tak salam tu, tak goyang tangan tu tak sah Ustaz. Siapa cakap? Tak sebut pun dalam rukun nikah tu mesti kena salam. Rukun nikah ada 5 kan? Ke ada 6? Orang kata rukun nikah ada 6. Habis Ustaz, mana datang yang ke-6 tu pula, dia kata. Yang ke-6 tu Ustaz, kita tambahlah. Untuk mengukuhkan lagi yang 5 tak payahlah. Kalau dah sembahyang tu 5 waktu, tak payah nak tambah jadi 6 waktu. Dah memang 5 waktu. Macam itu juga dengan rukun.
Dah 5 rukunnya 5 lah. Sembahyang rukun 13 rukun. 13 mana nak tambah-tambah jadi 17, 20, 30 suka hati ni. Tak boleh. Benda yang wajib itu kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi pada pagi ni saya nak kongsikan sedikit berkaitan tentang pertama sekali nuzul Quran. Kita sampai pukul 7.30 ke pukul 8. Saya ikut tuan-tuan. Kalau berhenti 7.30, 7.30 takut terlajak. Tuan-tuan macam-macam. Hari ni kita hari Minggu ada urusan macam-macam kan. Ke sebelum 7.30 lah ya? Ke awal lagi? Boleh ya Tuan Azir? 7.30 InsyaAllah ya. Pertama sekali nuzul Quran yang kita dah sambut pada 17 Ramadan yang lepas. Jadi apa kita punya pendekatan kita? Tiap-tiap tahun kita sambut nuzul Quran. Ada tak perubahan kita daripada tahun ke tahun? Dan kita faham tak yang disebut sebagai nuzul Al-Quran tu? Bila Allah sebut dalam ayat-ayat Allah, di antaranya dalam surah Baqarah, contohnya Allah sebut a'udzubillahi samil alim syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah sebut dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Yang ini kita nak cuba ambil kita punya panduan dalam kehidupan kita. Kenapa Allah turunkan ayat-ayat Allah? Sebagai petunjuk bimbingan kepada manusia. Manusia ni ada kalanya Allah uji dengan keimanan. Kadang-kadang keimanannya okey, kadang-kadang keimanannya tak okey, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang menyusut. Sebab tu Allah ingatkan kita dalam ayat-ayat Allah yang lain. A'udzubillahi samil alim. Tuan-tuan pun tahulah ayat ni dalam surah Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim. Kenapa saya baca ayat ini? Pertama sekali Allah nak bagi tahu kepada kita mula-mula tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni, orang yang bukan Islam ni, Allah Subhanahu wa taala kata sungguhnya di kalangan mereka ini jauh daripada hidayah Allah. Tapi apa penekanan dalam ayat ini? Allah nak sebut wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada di kalangan manusia yang mengatakan bahawa dia beriman kepada Allah, sudah ada ketakwaan kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Wahum la yu'minun, tetapi sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah. Yang ini kita bimbang. Sebab apa kita bimbang? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Allah sebut Allah akan tutup hati-hati mereka, Allah akan tutup pendengaran mereka, Allah akan tutup pandangan mereka, dan bagi mereka ini azab yang bersangatan pedih. Itu yang kita bimbang. Bulan Ramadan yang kita sambut ini, jika kita keluar nanti daripada fasa Ramadan ini masuk kepada bulan Syawal, tidak ada apa-apa perubahan, tidak ada apa-apa pendekatan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, mengambil iktibar dan pengajaran dalam bulan Ramadan, kita termasuk dalam golongan yang rugi. Jadi bulan Ramadan ini jangan disia-siakan begitu saja. Mohon sangatlah tuan-tuan, puan-puan, kita dah masuk 20 Ramadan, malam ni 21 Ramadan, tarawih tu dipenuhkanlah masjid-masjid surau-surau. Janganlah 20 Ramadan nanti tinggal Imam Bilal aja. Yang lain ke mana? Qiyamul Lail Ustaz. Qiyamul Lailnya di mana? Masjid Negara ke Masjid Syah Alam? Tak Ustaz. Di Sogo, di Jalan Petaling sebagainya. Kan tak naklah gitu kan, sebab rugilah. Kita dah masuk ke dalam fasa yang akhir dalam bulan Ramadan ini. Sebaiknya rumah Allah ini dipenuhkan. Sebab kita nak dapat keberkatan ni malam Lailatul Qadar ni. Takkan kita nak dapat malam Lailatul Qadar ni, Ustaz, kalau kita malam kan kita buat kuih, takkan tak dapat pahala Ustaz?
tak termasuk ke dalam kita qiyamul lail. Ialah kalau kita buat kuih itu sambil berzikir, insya-Allah. Sebab tu puan-puan yang mungkin tidak dapat ataupun tidak berkesempatan untuk buat ibadah sebab datang bulan haid, maka dia ada amalan-amalan tertentu yang boleh diamalkan. Jangan bimbang dan jangan risaulah. Ada amalan, contohnya zikir. Jadi sambil-sambil buat kuih itu zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah kuih itu lebih sedap daripada kuih yang dibeli dekat kilang-kilang biskut ataupun kedai-kedai kuih. InsyaAllah. Sebab kita baca zikir. Ini kadang-kadang dia buat kuih juga tapi merungut. Aku je buat seorang-seorang ni, suami tak tolong, anak tak tolong, apalah, merungut. Jadi benda tu bukan jadi ibadah. Jadi ibadah ni benda yang kita buat itu mesti ada kaitannya dengan Allah, mesti ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun contohnya ustaz, kalau kita pergi bazar Ramadan beli roti john, beli martabak, makan tu dapat pahala sunnah tak ustaz? Saya tak makan kurma, saya tak makan tamak, tapi saya makan martabak, makan roti john, dapat tak pahala? Dapat tak pahala? Kalau kita baca bismillah sebelum kita makan, niat ittiba' Nabi, dapatlah pahala sunnah itu. Tapi bukan sebab kita makan roti john tadi. Sebab niat mengikut Nabi, kita memulakan dengan bacaan bismillah. Mulakan dengan tangan kanan, basuh tangan terlebih dahulu. Itu semuanya perbuatan sunnah Nabi. Jadi insya-Allah itulah benda-benda yang baik yang boleh kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan juga kita digalakkan banyakkan berdoa kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nuzul Al-Quran ini sebenarnya Allah nak minta kita menghayati setiap bait-bait kata-kata, kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok ya, tadi saya baca berkaitan tentang syahr Ramadan unzila fil Quran 183, 184, 185, 186, 187. Itu cerita pasal puasa di dalam bulan Ramadan. Tetapi ayat 186 Allah tak cerita pasal puasa. Pasal tak? Kalau tuan-tuan tengok, buka Quran surah Baqarah ayat 186, Allah cerita pasal puasa pun. Tapi 183, 184, 185, 187 Allah cerita pasal puasa. Kenapa yang 186 itu skip cerita pasal puasa? Agak-agaknya kenapa? Ini Allah nak bagi tahu kepada kita supaya kita mengkaji, supaya kita memahami, menghayati. Kenapa Allah sebut begitu? Mesti ada sebab. Supaya kita menambahkan keimanan kita kepada Allah. Allah nak cerita pada kita 186 tu ayat doa, supaya kita banyakkan berdoa dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini jangan skip doa, jangan tinggalkan doa, jangan kita buang doa tu dalam kehidupan kita. Doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu Nabi suka baca doa tu dalam bulan Ramadan. Di samping tu kita bacalah doa-doa lain yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta Allah terima segala amalan kita. Rezeki yang luas, rezeki yang diberkati, ilmu yang bermanfaat, itu semua benda-benda yang kita nak dalam kehidupan kita. Nabi dah ajar pada kita supaya kita amalkan. Jangan tinggalkan doa. Lepas tu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi doa yang kita minta. Contohnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan kat dunia, kat akhirat pun kita minta. Jangan tinggalkan doa tu walaupun benda tu nampak mudah. Doa tu nampak senang kita baca, jangan tinggalkan. Rugi sebab ada keberkatan-keberkatan yang kita tak tahu Allah nak bagi pada kita. Kan dalam bulan Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan itu Allah je yang balas. Kalau solat berjemaah kita tahu pahalanya 27, ada setengah hadis kata 25. Kita dah tahu dah pahala dia. Tapi dalam bulan Ramadan kita tak tahu berapa banyak pahala yang Allah bagi pada kita. Sebab dia berdasarkan kepada keikhlasan. Orang sembahyang nampak, orang bayar zakat nampak, orang pergi haji nampak. Sebelum pergi haji buat kenduri doa selamat, nampak. Kadang-kadang dah buat kenduri doa selamat pun tak dapat pergi haji.
semangat dia nak buat ibadah tu. Tapi dalam bulan Ramadan, kalau orang tanya puasa tak, puasa, padahal lepas sebelum tu dia dah mencekik macam-macam dah. Pukul 8 pagi minum, 9 pagi minum, siapa tahu? Allah saja yang tahu. Walaupun dia kata dia puasa, sedangkan dia tidak berpuasa. Jadi itu adalah rahsia Allah. Sebab tu Allah bagi banyak pahala dan juga gandaan di dalam bulan Ramadan. Tapi sebenarnya fokus kita bukanlah kita nak kumpulkan pahala tu dalam bulan Ramadan. Ada orang buat ibadah, dia kira pahala. Kita bukan nak buat macam itu. Kita nak mendapatkan keredaan daripada Allah. Sebab orang yang masuk syurga Allah ni bukan orang yang banyak pahala. Orang yang masuk ke dalam syurga Allah ni yang mendapat redha Allah, yang mendapat rahmat daripada Allah. Sebab tu kalimah Ramadan ini, ulama sebut setiap satu huruf itu ada makna dia sendiri. Ramadan itu, ghufra itu rahmah daripada Allah. Mim itu maghfirah, keampunan daripada Allah. Dad itu damanullah, jaminan Allah. Alif itu ulfatullah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah. Nun itu ni'mah, nikmat Allah. Nampak dalam kalimah Ramadan itu pun ada makna-makna yang perlu kita tahu supaya adanya penghayatan di dalam bulan Ramadan. Jadi bila kata nuzul Quran tadi, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batu kalimah nuzul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah turunkan. Makna kata nuzul ni benda yang Allah turunkan daripada atas ke bawah. Tu nuzul. Ataupun asbabun nuzul kan, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Allah. Lepas tu bila kita hayati peristiwa nuzul ini, dia bukan saja sekadar bila tanya apa yang kita sambut 17 Ramadan ni, cuti. Hari Khamis kan cuti, Selangor wilayah cuti. Habis lain daripada tu tak tahu, cuti-cutilah. Rugilah. Kita kena ambil pendekatan. Kenapa yang dikatakan nuzul? Allah kata turunnya ayat-ayat Allah ini daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada tempat catatan-catatan amalan manusia, takdir-takdir manusia, maka diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah. Dan daripada Baitul Izzah Allah turunkan melalui malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa nuzul Al-Quran. Makna kata kemuliaan ayat-ayat Allah ini bukan calang-calang. Kita nak beli surat khabar, kita beli majalah ni, kita baca macam tu je. Sebab tu tak ada orang baca surat khabar, dia baca dengan berlagu, taranum, bayati, siqah, ijaz, tak ada. Ahad 31 Mac adalah dengan ini dinyatakan bahawa tiada bonus. Contoh, tak sebut dalam paper kita baca macam tu. Kita baca biasa je lah. Tapi ayat-ayat Allah ni dibaca dengan bukan saja taranum, tetapi daripada segi tajwid. Sebab tu kita tadarus ni kena baca dengan tajwid. Sebab apa baca dengan tajwid? Supaya bacaan-bacaan kita dibaca secara tartil. Bacalah Quran itu, waratilil Qur'ani tartila. Bacalah Quran itu cara tartil, cara tajwid. Sebab apa baca dengan tajwid? Sebab dia ada keindahan-keindahan dan keistimewaan-keistimewaan. Kalau kita baca hadis, baca dengan tajwid tak? Tuan-tuan baca hadis, buka hadis 40 ke, hadis apa, Sahih Muslim ke, baca dengan tajwid tak? Contoh kita ambil satu hadis lah, hadis 40 Imam Nawawi, susunan Imam Nawawi, hadis 40, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Cuba tuan-tuan baca innamal a'mal, baca dengan tajwid. Tak, hadis tidak dibaca dengan tajwid. Innamal a'malu binniyat. Baca gitu je. Sebab tu keindahan ayat-ayat Allah dibaca dengan tajwid, dibaca dengan berlagu dan sebagainya, nak menunjukkan bahawa ayat Allah ini dia ada keistimewaan. Apa keistimewaan dia? Tengok contoh yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab terdengar bacaan adik dia membaca ayat-ayat Allah dengan penuh penghayatan, menyebabkan hatinya terbuka untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu hebatnya ayat-ayat Allah.
Sebab tu kajian demi kajian dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Dia mengkaji, dia cuba, dia pasang lagu-lagu dan dipasang ayat-ayat Allah ini. Dia nak tahu apa perbezaan dia. Pasang lagu, okey, mula-mula rasa macam tenang, tapi lama-lama jadi macam stres juga. Cubalah kita dengar ini pagi ni lagu tu, tengah hari lagu tu, petang lagu tu, malam lagu tu, lama-lama bosan juga. Tapi ayat-ayat Allah ni kita pasanglah pagi, petang, siang, malam, dia tidak akan menyebabkan kita bosan. Ada tak orang dibacakan ayat Quran jadi stres? Baca, pening stres itu maknanya kalau macam tu ada masalah. Sebab apa masalah? Allah sebut innamal mu'minuna idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatsum imana wa idza tuliyat ayatuhu alaihim ayatuhu zadatsum imana. Bila dibacakan ayat Allah bertambahlah iman. Maknanya Allah sebut dalam ayat itu sesungguhnya yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Tapi kalau menjadikan dia stres, menjadikan dia bermasalah, menjadikan dia rasa tak tenang dalam hati dia, ada masalah dalam hati dia. Itu yang disebut tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati manusia ni ada penyakit, dan Allah tambahkan penyakit kepada manusia tu sebab dia tak nak mengubah kehidupan dia, tidak mengubah hati dia. Itu yang kita bimbang. Jadi ayat Allah ni bila dibacakan menjadi ubat kepada manusia. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allah turunkan ayat Allah ni sebagai penyembuh kepada manusia, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kepada orang yang beriman kepada Allah. Wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan Allah tidak menambahkan kepada orang yang zalim melainkan hanya kerugian semata-mata. Makna kata Allah nak bagi tahu pada kita, wahai manusia, ambillah ayat-ayat Allah ni sebagai ubat kepada kamu, sebagai penawar, penyembuh kepada penyakit yang kamu hadapi. Sebab tu ayat ini kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, jangan tinggalkan kita mengambil ayat-ayat Allah itu sebagai ubat, sebagai penyembuh. Hari ini kita sakit, pening kepala, demam, sesama dan sebagainya, bacalah ayat-ayat Allah tu sebagai langkah untuk kita mengubati penyakit kita. Sebab Allah dah bagi ubat pada kita. Jadi kalau Allah bagi ubat pada kita, kita tak ambil ubat itu, rugilah. Sakit hati, dendam, ataupun macam-macam lah masalah kehidupan manusia ni, ambil ayat-ayat Allah. Surah Fatihah itu pun sudah menjadi penyembuh kepada penyakit manusia. Waktu Fatihah itu banyak keajaiban dan kelebihan-kelebihan bila diamalkan. Dia bukan saja cerita berkaitan tentang kewajiban kita solat baca surah Fatihah, tetapi dia ada keistimewaan-keistimewaan lain. Salah satunya menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah, menunjukkan kepada manusia supaya ada kesulitan, minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada masalah manusia minta dengan Allah. Jangan kita rasa kita tidak diendahkan oleh Allah, sedangkan Allah bagi kepada kita peluang untuk kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Minta saja apa-apa yang kita nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di antara kehebatan ayat-ayat Allah juga menjadi motivasi kepada manusia. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kita rasa susah, kita rasa sulit, kita rasa masalah dalam kehidupan kita ni tak dapat diselesaikan, ada jalan penyelesaiannya yang Allah bagi pada kita. Ayat-ayat Allah banyak cerita pasal untuk kita menyelesaikan masalah. Contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah sekalian? Contohnya, sampai ke tahap orang nak pergi mancing ikan pun Allah bagi doa pada kita. Tapi janganlah cari dalam hadis, memang tak sebut. Ustaz ni scammer betul lah. Mana ada Nabi nak mancing ikan baca doa ni? Memang tak ada. Tetapi ni amalan-amalan ulama'-ulama'. Orang yang alim-alim ni dia mengamalkan ayat-ayat Allah tu sebagai satu jalan untuk mendapatkan kebaikan. Sebab tu disebut tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudal linnas.
Dia ambil pendekatan itu untuk jadikan sebagai jalan penyelesaian dalam kehidupan. Daripada kita mancing ikan, ambil pendekatan yang pelik-pelik. Sebelum kita mancing, ambil umpan, ludah dulu 3 kali lah. Macam-macam lah amalan, baca itu, baca ini. Mambang kuning, mambang hijau, mambang coklat, semua kita baca. Baik kita baca doa yang ada dalam ayat-ayat Allah. Apa doa nak mancing ikan, tuan-tuan? Apa doa nak mancing ikan? Wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama. InsyaAllah dengan izin Allah. Kalau tak jadi jangan salahkan saya. Kalau tak jadi jangan salahkan saya. Habis mancing tempat tak ada ikan, memang tak dapat ikan. Dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Apa saja kehidupan kita, semuanya dengan izin Allah. Walaupun kita macam-macam kita buat, sembahyang kita, main sunat tak pernah tinggal, tapi kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, Allah tak makbulkan. Tak semestinya Allah tak sayang kita, mesti ada sebab, kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa je, jangan tinggal. Tak dapat pada kehidupan kita, mungkin Allah nak bagi ketika kita di alam barzah. Tak dapat dalam alam barzah, mungkin Allah nak bagi ketika mana kita dikumpulkan dalam padang mahsyar. Itu kelebihan-kelebihan Allah bagi pada kita. Nak mancing ikan, Allah bagi doa, ya. Nak buat roti canai, nak buat murtabak, semua ada. Ada ke Ustaz? Tak cerita pun. Skema lagi Ustaz ni. Mana ada cerita pasal buat roti canai, murtabak? Tak ada. Sesat sangat Ustaz ni dah. Memang tak ada sebut dalam Quran tu cara detail nak buat roti canai. Jangan cari Ustaz ni ya ke? Tengok, tak ada cerita pasal roti canai pun. Memang tak sebut. Tapi apa Allah sebut? Tanyalah kepada orang yang lebih mengetahui. Maksudnya kita nak buat roti canai, tanya orang yang buat roti canai. Jangan buat roti canai tanya orang jual bunga. Lain jadinya. Tanya pada orang yang pakar. Allah dah bagi tahu kat situ. Ada kesulitan, ada masalah, bebanan hutang dan sebagainya, baca inna fatahna laka fatham mubina. Hebat tahu ayat tu, tuan-tuan. Saya pernah cubalah. Saya dah pernah cerita sebelum ni. Saya pernah cuba ayat tu. Satu ketika nak pergi bank ni. Bank tu, mesin ATM tu, saya dah beratur panjang dah. Orang 1, 2, 3, 4 orang tu semuanya beratur, cocok-cocok, duit tak keluar. Orang pertama, dia dah membebel lah, dia cocok membebel. Yang kedua pun sama bebel. Apalah ni lah, rosak mesin ni pun, tak tulis nota lah apa benda. Yang ketiga tu, dia membebel, dia tendang je mesin tu. Tak guna punya mesin. Tahu aku tengah tak ada duit, tak keluar pula. Yang keempat dia dah bela. Alamak, semua 3 orang tak ada, dia pun belah. Lepas tu saya pun ke depan lah. Tu yang keempat tadi, tak payahlah, dah 4 orang semua tak boleh. Yang ni pula tak payah, buang masa je, balik kan. Tak apa, cuba-cuba, manalah tahu boleh. Jadi saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Jangan kata ustaz ni sihir, bukan. Dengan izin Allah. Cocok-cocok, keluar duit. Dia orang patah balik. Macam mana boleh keluar? Tak apalah, kita cuba baca bismillah tadi. Itulah tak baca bismillah. Sebab itulah tak baca bismillah. Cuba baca bismillah. Tak tahu lepas tu dicocok keluar ke tak keluar, tak tahulah. Wallahu alam. Tapi nak cerita, semuanya dengan izin Allah. Tak mustahil. Cuba tuan-tuan buat. Nak parking kereta, baca doa makan. Apa sinonimnya nak parking kereta baca doa makan? Kita pergi contohnya Sabtu Ahad ni kan, lepas ni nak pergi shopping ke, tahu tempat shopping tu tak ada parking, baca siap-siap daripada rumah. Keluar daripada rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tak puasa ke? Belum dah baca doa makan ni. Kan lama lagi nak buka puasa. Tak, itu bukan doa makan. Kan, doa makan tak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, itu doa makan tak? Doa makan ikut Nabi, sunnahnya bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu maknanya supaya Allah kurniakan kepada kita rezeki. Tak kira lah rezeki itu makanan ke, parking kereta ke, apa saja rezeki yang Allah nak bagi pada kita tu, boleh kita amalkan doa tu, insya-Allah dengan izin Allah. Ramai yang saya minta kawan-kawan saya cuba baca, alhamdulillah berjaya.
InsyaAllah dengan izin Allah. Tu perlu ditambah, dengan izin Allah. Nanti lepas ni pergi KL, parking tak jumpa, ustaz ni cek pasal betul lah, banyak betul skamer ini. Baca doa ni tak ada juga parking, dengan izin Allah. Yang penting kita kena yakin dengan kekuasaan Allah. Kadang-kadang kita pusing tak jumpa, tiba-tiba lah last pusing. Ini kalau tak ada sudah balik lah, tak payahlah kita shopping hari ni. Dah tension lah, tiba-tiba nak pusing terakhir tu, ada kita keluar, alhamdulillah rezeki Allah bagi. Mana kita tahu, dengan izin Allah. Tu kehebatan ayat-ayat Allah bila kita amalkan. Kita yakinlah, jangan kita tak yakin baca bismillah. Ya ke macam tak kena je, betul ke? Nak pergi hospital pun doktor suruh buat appointment, tiap-tiap bulan kena buat appointment, ambil ubat. Ini baca bismillah je boleh percaya. InsyaAllah dengan izin Allah, tak mustahil. Sebab Allah yang menyembuhkan penyakit kita, bukan manusia. Walaupun doktor tu dia ada pengiktirafan dia ada PhD dan sebagainya, dia hanya mampu untuk bagi suggestion pada kita. Makanlah ubat ni, makan ubat ni, tapi confirm sembuh tak? Itu saya tak berani bagi jaminan. Apa yang saya belajar, makan ubat ini dia boleh bagi, kata, stabilkan kedudukan macam ni. Tapi nak sembuh tu saya tak pasti, saya tak berani bagi jaminan. Tapi Allah kata tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah bagi jaminan. Tu tadi sebut dhamanullah. Dalam min dad itu dhamanul, jaminan Allah. Dengan puasa ni insya-Allah kamu akan jadi sihat. Summu tasihu. Dengan berpuasa ni kamu akan jadi sihat. Itu jaminan Allah. Habis kenapa puasa tak sihat-sihat ustaz? Asal tiap-tiap Ramadannya gastrik. Tiap-tiap Ramadannya gastrik. Kenapa macam tu? Mungkin pemakanan kita. Sebab tu kita kadang-kadang pergi bazar Ramadan macam-macam kita beli. Nampak itu, nampak ini, nampak. Kadang-kadang kita yang tak jaga benda tu. Tapi bila Allah kata summu tasihu, itu berbalik kepada cara pemakanan kita, cara kehidupan kita, cara pengamalan sunnah kita. Makan kita ikut sunnah Nabi. Nabi kata berhenti sebelum kenyang. Kita tak kenyang-kenyang, jangan berhenti. Terbalik macam tu. Selagi tak kenyang, jangan berhenti. Nabi kata sebelum kenyang berhenti. Itu sunnah Nabi. Jadi macam mana kita nak kata nak sihat sebab kita tak mengikut sunnah Nabi? InsyaAllah kita cubalah sedikit sebanyak apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh baginda Nabi itu semuanya benda-benda yang pastinya akan berlaku dan pastinya akan jadi. Jadi cuma kita je lah, kita yang nak buat ataupun tak nak buat. Itu kehebatan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi 5 minit, baru cerita satu, tadi nak janji 3, mana yang sempat lah. Nuzul Quran tu sedikit. Yang keduanya cerita berkaitan tentang macam mana kita nak dapat malam Lailatul Qadar. Ada 10 malam, 9 malam lagi ni. Pertama sekali, jangan tinggalkan solat sunat tarawih, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, jangan tinggalkan qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail itu tuan-tuan bangun nak sahur, paling tidak pun 2 rakaat sebelum kita sahur, sembahyang tahajud. Jadilah. Mudah-mudahan kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu 2 rakaat itu kita buat, kita akan seolah-olah 83 tahun kita tak pernah tinggalkan sembahyang tahajud. Tuan-tuan dah tadi malam tadi sembahyang isyak tarawih, pagi ni sembahyang subuh berjamaah. Nabi sebut siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah dengan malam tadi sembahyang isyak berjamaah, maka seperti mana dia menghidupkan satu malam dengan ibadah. Nampak hebat tak pahala yang Allah bagi kepada manusia jika buat dengan penuh keikhlasan? Pahala seperti tuan-tuan dan puan-puan menghidupkan malam tadi dengan ibadah. Jadi jangan tinggalkan benda tu, ya. Tarawih jangan tinggal, baca Al-Quran walaupun dah khatam 17 Ramadan tu dah khatam. Khatam ni maksudnya dalam kita mengikut konsep ibadah ni, bukan khatam tu tutup habis dah. Khatam ni maksudnya selesai kita baca, buka balik, baca balik, sampailah kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tu maksud dia. Baca, betul baca maknanya sikit. Jadi kalau ada yang tak tahu, tanya ustaz ataupun tanya imam, tanya Bilal ni, kenapa Allah sebut begini ya? Kenapa Allah kata zalikal kitabul la raiba fi? Kenapa Allah tak kata tilkal kitabul la raiba fi? Kenapa zalika?
Itu pun kita nak kena ambil tahu. Ayat-ayat Allah ni ada maksud-maksud yang tertentu. Zalika, itulah ataupun inilah ayat-ayat Allah yang tiada keraguan baginya. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada zalika, tilka. Dalam ayat Allah pun ada sebut tilka juga. Tilka hududullah contohnya. Zalika ni kenapa sebut? Allah nak bagi tahu pada kita Quran itu jauh daripada kitab-kitab yang lain. Perbezaannya jauh. Dia tak sebut haza, haza ini. Contoh kita sebut ini haza. Ini adalah telefon, saya pegang. Tapi Allah kata zalika, itu benda yang jauh. Kenapa disebut itu? Sebab Allah nak bagi tahu kepada kita itulah ayat-ayat Allah yang jauh daripada prasangka orang yang bukan Islam. Sebab dulu pada zaman Nabi, ayat-ayat Allah ni dia kata sebagai syair, sebagai sihir. Orang yang bukan Islam kata pada zaman jahiliah dulu, Nabi ni seorang penyihir dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Sebab tu bila ayat Allah ni dibacakan, pada waktu itu ramai yang masuk ke dalam agama Allah, ramai yang mendapat hidayah daripada Allah. Sebab tu ramai yang kata Nabi ni sebagai sihir, sedangkan tidak. Itulah kehebatan ayat Allah yang boleh mengubah hati manusia. Sedangkan manusia ni kumpul lah, manusia ke jin ke syaitan ke apa jenis makhluk dalam dunia ni, bila dikumpulkan berpadu tenaga, bersatu akal sebagainya untuk mencipta dan mengubah ayat Allah, takkan boleh jadi. Allah sebut dalam ayat Allah, sedangkan manusia ni berkumpul dengan jin sebagainya nak mencipta seekor lalat pun tak boleh. Itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah tidak akan boleh diubah sampai bila-bila. Hatta Musailamatul Kazzab, seorang yang mendakwa dirinya sebagai nabi, pun mencipta ayat-ayat nak samakan dengan ayat-ayat Allah. Kan dia buat ayat cerita pasal gajah. Kita pun ada surah cerita pasal gajah, Al-Fil, surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al, sampailah habis. Musailamatul Kazzab dia pun juga buat satu ayat cerita pasal gajah. Al-Fil, mal fil wa ma adraka fil. Gajah, apa itu gajah? Gajah tu ada ekor, gajah ada telinga, gajah ada belalai. Dia cerita ayat macam itu. Jadi tak ada apa-apa benda yang menunjukkan kehebatan ayat itu. Orang dah biasa tahu gajah memang ada ekor, ada belalai. Tapi ayat-ayat Allah ni cerita benda yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku. Itulah kehebatan ayat Allah. Jadi hayatilah ya peristiwa nuzul Quran itu dengan kita membaca ayat Allah dan memahami akan isi kandungan. Dan teruskan amalan kita sehinggalah kita bertemu pada penghujung Ramadan. Mudah-mudahan di hujungnya nanti kita mencapai la'allakum tatakun dan dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, tu jangan tinggal doa tu tiap-tiap malam, minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi sekadar itu saja yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada pendekatan untuk kita menyambut bulan Ramadan yang tinggal lebih kurang 10 ke 9 hari lagi ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan kita buat ibadah ya, teruskan kita nak menyambut suasana Syawal ni, tak ada masalah, boleh nak buat persiapan, tapi jangan kita tinggalkan ya, kita punya ibadah di dalam bulan Ramadan. Saling memaafkan ya, suami isteri saling memaafkan, jangan tunggu 1 Syawal baru nak minta maaf. Ada kesilapan, ada kesalahan, mohon maaf je terus ya, sebab kita tak tahu 1 Syawal ni kita dapat bertemu ke tidak. Jadi kalau kita nak tunggu Syawal ni takut bimbang, tak sempat. Jadi ada salah, ada silap tu minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT bagi pada kita pelbagai nikmat dan rahmat di dalam bulan Ramadan yang mulia ni, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Saya mohon maaf ada kesilapan, kesalahan, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu atas kelemahan daripada saya. Mudah-mudahan dapat diperbaiki. Dan saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.